Dekat sini kan, siapa masih lagi confused di antara Huawei dengan Honor? Sebab ramai sangat tanya aku, kenapa Huawei tak boleh pakai Google tapi Honor boleh pula pakai Google? Okay, let me explain. Okay, yang first kali kita kena tahu sejarah Huawei. Yang mana Huawei ni adalah satu company yang telah dibina pada tahun 1987, yang mana mereka ni telah memfokuskan kepada bisnes SCP ataupun phone switch. Selepas itu, mereka telah melebarkan sayap dengan membuat bisnes telecommunication, yang mana mereka telah supply modem, wifi router, membina pencawang dan sebagainya lah. Dan selepas itu pula, mereka mula untuk membuat smartphone. Tapi tak berapa terkenal sebab tak ada wow factor langsung pada phone-phone Huawei pada waktu tersebut lah. Hampa kenal tak Huawei Accent P7, Huawei Accent P8? Aku garanti hampa tak kenal langsung phone ni sebab memang tak ada wow factor langsung untuk bersaing dengan pesaing-pesaing Huawei pada waktu tersebut. Dan nak jadikan cerita lagi, Huawei dengan bijaknya telah berkolaborasi dengan Leica, iaitu sebuah company dari Jerman yang pakar dalam bab kamera. Mereka ni tak terlibat dalam hardware, tapi mereka tune dia punya gambar dari segi software, warna apa semua tu untuk menjadikan gambar Huawei P9 tu lebih cantik. Dan hasilnya, Huawei P9 adalah sebuah phone yang melonjakkan nama Huawei dan seterusnya menjadikan jualan Huawei sangat-sangat memberangsangkan. Dan sejak Huawei P9 diperkenalkan, Huawei P10, Huawei P20, semua tu menjadi nama yang sangat-sangat besar dalam arena smartphone. Okey, itu cerita Huawei secara general lah, sejarah dia. Pada tahun 2013, Huawei telah membuat satu anak syarikat mereka yang dikenal sebagai Honor. Honor ni dia adik-beradik dengan Huawei lah sebab dia punya parent company dia adalah Huawei. So dia punya design, dia punya user interface semua tu lebih kurang sahajalah dengan Huawei. Pada 2013, mereka kenalkan Honor untuk menjadikan satu brand yang lebih mampu milik, rupa dan dekat sama, kamera kualiti pun okey, yang memfokuskan kepada pasaran-pasaran di Eropah, di Asia dan sebagainya lah. Dan nak jadi cerita lagi, pada era pemerintahan Donald Trump, mereka telah cari pasal lah dengan Huawei sebab Huawei ni ada kaitan, dia punya CEO dia ada kaitan dengan kerajaan China secara langsung sebab CEO Huawei ni dia pernah join military untuk negara China. Yang mana kalau kita tengok dari segi ideologi, dari segi geopolitik apa semua tu, kita boleh tahu lah Huawei, China dan US ni memang saling tak ngam lah di antara mereka ni sebab dia berbeza dari segi ideologi. US dia pegang ideologi kapitalis dan China ni dia pegang ideologi komunisme ataupun sosialisme. Sebenarnya aku dah cerita dalam video dalam 2 tahun lepas, aku hampa boleh tengok video tu. Aku dah ada explain lah secara detail siapa mereka ni saling suka nak bergaduh lah. So, disebabkan hal ini, Donald Trump telah meletakkan Huawei dalam entity list yang mana semua syarikat dalam entity list ni diharamkan, disekat untuk berdagang dengan semua company-company yang berpangkalan di US dan company-company yang menggunakan patent yang dipatentkan di US. So, Huawei tak boleh gunakan apa? Contohnya, mereka tak boleh gunakan chipset Snapdragon, mereka tak boleh guna RAM yang dibuat di US, mereka tak boleh gunakan Google. Google ni benda yang sangat-sangat besar, memberikan impak yang sangat hebat untuk company Huawei. Huawei masih boleh pakai Android tapi tak boleh pakai Google. Itu menyebabkan Huawei kehilangan satu ekosistem yang sangat-sangat penting dalam dunia smartphone. Yang mana ekosistem Google ni dipanggil sebagai GMS ataupun Google Mobile Services. Yang mana GMS ni terkandung dalam dia ada Google Maps, ada Google Contacts, ada Play Store, ada YouTube dan segala-galanya yang berkaitan dengan Google punya ekosistem lah. Jadi Huawei membangunkan satu lagi ekosistem untuk mereka sendiri yang digelar sebagai Huawei Mobile Services ataupun HMS. HMS dibina untuk satu alternatif ataupun pilihan sebab mereka tak boleh pakai Google. Tapi ia menjadi satu masalah untuk phone Huawei sebab HMS ni hanya boleh digunakan untuk phone Huawei sahaja. Yang mana GMS, Google Mobile Services, boleh digunakan untuk semua phone yang menggunakan Android. Contohnya GMS boleh pakai untuk Samsung, untuk Realme, untuk Xiaomi, Sony dan sebagainya. Tapi HMS hanya boleh digunakan oleh phone Huawei sahaja. Itu menjadikan satu masalah besar untuk Huawei. Dan benda ni
bila Huawei termasuk dalam entity list ni, menjadi satu impact yang sangat-sangat besar lah. Orang dah macam tak confident nak pakai Huawei sebab tak ada GMS, dan ini menjadikan sale Huawei drop. Ni satu realiti yang kita terpaksa telan lah. Untuk menyelamatkan Honor daripada kemelut yang melanda Huawei, mereka telah berpisah pada tahun 2020. Sebab mereka nak sustain, mereka nak kekalkan bisnes Honor ni dengan Huawei, mereka kena pisahkan. So bila mereka dah berpisah, sama ada talak 1 ke talak 2, talak 3, tak tahu. Mungkin lepas ni boleh rujuk balik. Kalau US dah keluarkan Huawei daripada entity list ni, mungkin boleh rujuk balik. Dan sekarang ni Honor telah menjadi satu company yang berasingan ataupun bersendirian, tidak ada kaitan dengan Huawei secara teknikalnya. Mereka ni bukan lagi adik-beradik macam dulu. Macam dulu Huawei adalah parent company untuk Honor, tapi sekarang bukan lagi secara teknikalnya. Tapi secara macam orang kata best friend forever, mungkin ada istilah tu untuk mereka ni, masih lagi ada. Sebab kalau kita tengok Huawei punya user interface, dia lebih kurang sama saja dengan Honor punya user interface. Contohnya Huawei sekarang ni dia pakai Harmony OS, Honor pakai Magic UI. Di mana lebih kurang sama saja dia punya design user interface ni. Boleh dikatakan Honor ni dia pinjam user interface Huawei punya, lepas tu dimasukkan dalam Magic UI punya user interface punya design. Lepas tu adalah dia punya pinjam dia punya phone Huawei punya design masuk dalam phone Huawei, macam-macam macam tu lah. Cara teknikalnya mereka ni memang tak ada kaitan langsung, tapi secara macam orang kata masih lagi berhubungan dari segi pinjam-meminjam tu masih ada lagi. Tapi dari segi untuk menjaga sustainability, untuk kelestarian bisnes Honor, mereka terpaksa berpisah. Inilah jawapan yang boleh aku bagi. Kalau hampa masih lagi confused, kenapa Honor boleh pakai Google tapi Huawei tak boleh pakai Google? Sebab mereka ni dah berpisah secara teknikal untuk menyelamatkan bisnes masing-masing. So kalau hampa nak pakai Honor, boleh, tak ada masalah. Masih ada Google, memang ada Google. Dan Huawei memang tak ada Google lagi buat masa ini. Kalau hampa tengok dekat YouTube ke, dekat Google ke, dekat mana-mana forum yang mereka menggunakan satu third party apps yang mana mereka boleh masukkan Play Store dalam phone Huawei tu, yang dipanggil sebagai Lighthouse. Itu adalah third party punya application yang mana ia bukan rasmi daripada Google. Yang mana aku tak recommend hampa pakai benda tu sebab ia adalah satu benda yang berisiko. Takut third party punya apps ni boleh hack kita punya sistem, kita boleh jadi satu malware ke. Benda ni aku tak recommend lah. Tapi kalau hampa nak pakai juga, itu adalah di atas risiko hampa sendiri. Okey, aku harap boleh menjawab persoalan hampa. Kenapa Huawei tak ada Google tapi Honor ada Google? Kalau hampa ada soalan, boleh komen kat bawah. Kalau tak ada apa-apa, boleh komen juga. Komenlah apa-apa, bagi meriah sikit komen bawah tu. Dan jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Adios.